biarlah kita menangis waktu anak ni kecil. Jangan kita menangis ketika kita tua nanti. Apabila mereka memberontak, apabila mereka lawan kita, apabila mereka itu tendang kita, sepak kita, waktu kita menangis waktu tua. Biarlah kita menangis waktu kecil mereka ketika kita susah mendidik mereka. Itu yang paling penting. Pagi ni kita nak bercerita tentang adakah masalah sosial yang berlaku dalam kalangan anak-anak hari ini berpunca daripada kurangnya pendedahan pendidikan agama. I think so. Hari ini kita bersama dengan YB Senator Tuan Haji Idris bin Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ustaz Idris kita, Masya Allah. Ustaz, kita nak sembang tentang keluarga ni Ustaz sendirian. Bila kita tengok sekarang ni, zaman sekarang ni, mak ayah makin sibuk tau Ustaz. Nak balik pun kadang-kadang tak sempat nak mengajar anak tentang agama, barangkali, mungkin kan. So adakah sekarang ni timbul persoalan macam mana atau saranan pendapat Ustaz sendiri untuk didik anak-anak ni khususnya dalam pendidikan agama tu sendiri? Betul. Okey, dia memanglah dia apabila kita dengan anak-anak ni ada tugas, ada amanah sebenarnya. Apabila kita berkahwin, kita tahu ini amanah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam hal seperti begini, soal untuk pendidikan ni, anak-anak ni mesti bermula di rumah. Bermula daripada keluarga. Ini asas dia. Daripada awal lagi kita tengok, nak pilih isteri atau suami, dia mesti dibina di atas agama. Walaupun rupa comel tu kita tak, macam Anas dengan Mawi lah. Kan? Kita rupa comel pun tak, keluarga dia penasab keturunan pun kita nak. Tapi fazfar bizati din taribat yadak. Tapi yang paling penting sekali ialah kita hendaknya ialah kepada agama satu. Yang keduanya kita hendak supaya, sebab itu kita lihat daripada awal-awal lagi apabila kita dilahirkan, apa dia? Disuruh sunat kepada kita untuk azan. Azan. Di sebelah lengan kanan dia. Dan iqamah di sebelah kanan kiri. Apa signifikan dia? Supaya awal kalam yang didengar kepada anak kita itu ialah Allah. Iaitu perkataan yang mesti kita, walaupun kita fikir tengok apa, budak ni kan tahu apa. Budak ni kan kerti apa. Tapi dari segi orang kata apa, naluri kecilnya, dia memahami apa yang kita azan dan apa yang kita iqamahkan itu tadi. Sebab itulah kita katakan tadi, selepas daripada situ, kita didik dia. Kita pastikan kalau hari ini kita ajak anak-anak kita ke masjid surau, kalau kita tak sempat kita suruh orang, sebagainya. Ini benda yang perlu diberikan penekanan kepada anak kita. Kerana kita bimbang besok, kita biarlah kita menangis waktu anak ni kecil. Jangan kita menangis ketika kita tua nanti. Apabila mereka memberontak, apabila mereka lawan kita, apabila mereka itu tendang kita, sepak kita, waktu kita menangis waktu tua. Biarlah kita menangis waktu kecil mereka ketika kita susah mendidik mereka. Itu yang paling penting. Oh, penting tu ya. Betul kata Ustaz sendiri, pasal takut nanti terlambat nanti budak tu pun dah masuk benda-benda benda-benda lain dah masuk dalam kepala kan. Betul. Sebelum apa-apa tu berlaku. Tapi Ustaz, bila Ustaz sebut pasal takut terlambat apa semua, macam mana cara terbaik Ustaz nak menegur anak-anak zaman sekarang ni Ustaz? Adakah mak ayah tu sendiri perlu open minded? Dia perlu dua-dua. Sebab itulah Sayyidina Umar pun sebut, dia kata, adibu auladakum bi zamanihim. Ajar anak kamu tu sesuai dengan zaman mereka, bukan zaman kita. Kita tak boleh macam zaman ayah kita saya didik dulu, mungkin tak sesuai dengan zaman hari ini. Tapi setengah-setengah perkara yang perlu kita kena guna juga. Kerana zaman hari ini antara bendanya ialah di samping kita tegur mereka, kita hukum mereka, kita kena beritahu sebab apa mereka dihukum. Macam kita katakan kita rotan mereka. Sebab apa kita rotan dia? Sebab kerana mereka silap, mereka tidak menunaikan semayang, bukan kerana untuk nak seksa mereka. Yang keduanya, apabila kita rotan sekalipun, jangan sampai untuk kita azab mereka ataupun yang buat melampau. Ni tak boleh. Buat dengan secara pendidikan. Ini yang paling penting pada mereka. Dan apabila mereka besar sikit, kita boleh ajak berbincang, boleh ajak bersembang dengan mereka. Jangan kita dengan mereka tu gap yang terlalu jauh, yang seolah-olah hilang kasih sayang dengan mereka. Oh, terbaik. Bila Ustaz kata tu pukul tu pasal kita nak ajar, bukan kerana seksa. So maknanya pukul pun niat kerana Allah tu. Bukan kerana nafsu atau kerana mengikutkan amarah kan. Betul. Ustaz, boleh ke share dengan kita ialah cara ayah Ustaz besarkan Ustaz? Pengalaman Baik. Ayah saya seorang tok guru dan pernah menjadi alim petua kerajaan negeri Perak sampai dia meninggal dunia lah. Okay? Yang memang asas pendidikan awal yang diberikan kepada kami ialah soal agama. Yang pertama lagi solat. Dia rotan saya bukan kerana dia tanya awak hari ni merah ke banyak ke biru banyak. Rizal keluar. Tapi dia tanya ialah semayang atau belum.
Kalau tak semayang, kalau dia tahu kita tak semayang, dia akan watan kita. Tak dapat waktu zuhur, waktu asar. Tak dapat waktu asar, waktu maghrib. Dia mesti watan, pastikan watan. Itu satu. Dan yang keduanya, mesti dia ajar kepada kami ialah Quran. Nak pergi sebelum ke sekolah, pagi-pagi kena baca Quran dulu. Yang ketiganya, ini satu benda yang pelik, saya pun tak boleh ikut, kami semua tak boleh ikut. Iaitu di rumah saya tidak ada radio dan tidak ada televisyen. Masya Allah. Serius kan? Aduh, tak ada radio televisyen. Tapi seorang anak pun tak ikut perangai macam dia. Okey. Lepas dia tak benarkan televisyen dan radio di rumah dia. Dia tak benarkan. Lepas dia meninggal baru kami beli televisyen rumah kami. Okey. Itu ni ayah saya. Yang keempatnya kita tengok waktu maghrib, dia sudah pastikan anak mesti ada di rumah. Dan yang kelima ni dia tak benarkan kita ini tidur di rumah orang walaupun rumah saudara sebagai malam mesti berada di rumah. Ini pendidikan yang ayah saya didik kami begitu. Oh ya Ustaz Tapi Ustaz kalau kita tengok macam ada sesetengah mak ayah ni mungkin dia akan bagi tempoh, contoh waktu macam okey Anas after Anas dah sampai umur 17 tahun awak bebas lakukan apa saja. Mungkin saya tak macam tu. Apa pendapat Ustaz ni? Dia seperti itu kecuali kita sudah ada asas yang baik. Asas yang baik tak apa. Memanglah anak kita lama-kelamaan umur 17-18 tahun dia sudah pergi ke universiti, matrikulasi sebagainya. Sebab tu bila kita ada asas yang baik, sebab tu dulu bila anak kita pergi overseas sebagainya, pengaji, pertama kita pesan pada dia semayang, kena jaga elok-elok, kena jaga akhlak. Dia jauh dengan kita. Kita duduk di kampung, dia duduk di universiti kan. Memang betul lah tu. Itu asas yang perlu ada. Sebab tu pendidikan ni bermula daripada pepatah Melayu sebut, kita nak lentur buluh daripada rebung. Bukan daripada besar. Besar tak boleh. Besar bila kita cakap sepatah, dia akan lawan 10 patah. Itu dia. Itu benar dia. Nampak patah Melayu tu dah jelas lah tu. Betul. Nah Ustaz, kalau kita tengok sekarang ni isu ni vaksin kan. Dulu yalah pandemik, sekarang dah nak ke fasa endemik ni apa semua Ustaz kan. Macam mana Ustaz nak bagi persediaan tu anak-anak sendirilah. Kot sebab mungkin sebelum ni isu dia macam persoalan agama waktu duduk kat rumah mungkin tak faham tak? Ya. Dia macam mana ni Ustaz? Ya, dia sebab tu apabila kita sekarang ni dah pergi pandemik nak pergi endemik. Endemik. InsyaAllah, mana kita endemik ni maksudnya kita sekarang ni akan hidup dalam suasana yang di dalam kita tak ada COVID. Kita anggap COVID itu sekitar kita, tapi cuma kita kena jaga SOP. Walau bagaimanapun dalam hal seperti begini, kita sebagai orang yang beragama, yang mesti ada dalam diri kita, kita anggap ini adalah merupakan satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mesti setiap satu perkara yang berlaku kepada kita itu sebagaimana Allah Taala menyebut qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana. Allah Taala sebut setiap apa yang ada kepada kita, yang kena kepada kita itu semuanya telah pun tertulis bukan berlaku. Yang berlaku kepada kita pandemik seluruh dunia ini adalah merupakan ketentuan Allah. Maka dengan sebab itu mesti ada jalan keluar yang boleh kita hadapi untuk uji kita sejauh manakah kita sabar dengan anak kita, dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan jiran tetangga kita, dengan kawan sepejabat kita. Ini semua ujian untuk mengangkat darjat kita sebenarnya apabila ditimpa dengan musibah. Nak tengok adakah kita itu boleh menerima ujian ataupun sebaliknya. Jadi Ustaz, apa yang Ustaz nak bagi tahu tentang agenda dekat agensi Islam? Okey, terima kasih. Dia apabila saya diamanahkan untuk menjadi Menteri Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama, maka saya telah pun melancarkan 5 insentif mantap. Ini insentif mantap. Yang pertamanya ialah iaitu pemantapan mental, jasmani dan juga rohani. Itu pertama. Yang keduanya ialah pemantapan sistem pendidikan Islam. Yang kedua. Dan yang ketiganya adalah pemantapan institusi kekeluargaan sosial dan komuniti Islam. Dan yang keempatnya ialah pemantapan institusi masjid dan surau. Yang kelimanya ialah pemantapan sosio-ekonomi ummah. Artinya, dari segi 5 insentif ini ialah merangkumi dari segi pembinaan peribadi kita hinggalah kepada keluarga kita, masyarakat masjid dan sampailah kepada pembinaan negara dan juga ummah ekonomi itu sendiri. Maka elemen ini mesti bermula daripada keluarga. Betul, kita nak membina keluarga Malaysia, keluarga sejahtera. Dia tidak akan berlakunya sejahtera kalau kita tidak dapatnya satu elemen-elemen yang terdapat di dalam 5 insentif yang saya telah kemukakan tadi. Maka apabila kita wujudnya keluarga sejahtera, maka di sana kita akan wujud keluarga Malaysia yang sejahtera, masyarakat yang multirasial, masyarakat majmuk yang sepaham memahami di kalangan kita, tolong-menolong di kalangan kita. Kerana ini adalah merupakan bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung ialah langit kita bersama,
bumi kita bersama untuk mewujudkan masyarakat Malaysia dan masyarakat keluarga sejahtera. Allah, meremang bulu roma dengan Ustaz cakap bila bumi yang kita pijak, langit yang kita junjung. Subhanallah. Terbaik tu. Baik Ustaz, sebagai penutup kita Ustaz, hari ini nak minta Ustaz mungkin boleh share dengan kita doa ke untuk keluarga sejahtera. InsyaAllah. Kita boleh aminkan sama-sama. Okey. InsyaAllah. Antara yang kita doakan ialah iaitu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jadi artinya yang paling pentingnya apa? Qurrata a'yun. Kita nak anak kita tu qurrata a'yun, anak yang sejuk kita tengok dia. Jiran kita tengok sejuk anak kita. Cikgu dia tengok sejuk mata dia. Kalau dia berkahwin pula suami dia tengok dia sejuk dia. Kalau isteri dia pula tengok suami dia sejuk mata mandang. Ini yang kita nak lahirkan anak. Kalau dia jadi pemimpin pun rakyat dia tengok sejuk mata memandang. Ini yang perlu kita nak lihat supaya lahir daripada zuriat yang kita doakan tadi. Doa Ustaz simple, tapi doa itulah yang tercatat dalam Al-Quran. 1400 tahun yang dahulu. Subhanallah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Kami mendoakan dari Zayan Ustaz. Saya, Mawi dan bos-bos saya semua mendoakan supaya kempen atau apa nama Mawi, slogan keluarga Malaysia, keluarga sejahtera ni menjadi baik-baik dan akan tercapai insya-Allah. Misi Malaysia untuk saya juga mendoakan supaya Zayan indah di hati. Allah amin. Insya-Allah. Saya mengharapkan juga supaya Zayan ni sentiasa indah di hati. Saya akan sentiasa ingat Mawi, sentiasa ingatkan Anas dan doa saya akan membayangkan wajah Anas, wajah Mawi dan juga sahabat-sahabat yang lain agar mereka itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahagia bersama keluarga mereka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama-sama. Jaga diri baik-baik. Okey, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Okey, sama.